Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Sabrina Baas dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 25 Julai 2024. Kerajaan negeri bakal melancarkan Pelan Tindakan Bakau Sabah sebagai langkah mentransformasikan pengurusan dan pemeliharaan hutan bakau di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, pelan tindakan itu sebagai panduan pengurusan dan pemeliharaan bakau. Pelan tindakan itu penting memandangkan Sabah mempunyai hutan bakau terbesar di Malaysia iaitu kira-kira 60% atau 378,196 hektar. Ia juga selaras dengan inisiatif Karbon Biru, program global yang menumpukan kepada pemeliharaan ekosistem tepi laut demi iklim, biodiversiti dan kemakmuran rakyat. Beliau menyatakan demikian menerusi satu kenyataan selepas mempengerusikan mesyuarat Kabinet Jabatan Ketua Menteri di Menara Kinabalu. Tambah Datuk Haji Ji, Kabinet juga dimaklumkan bahawa memorandum persefahaman dan perjanjian ketakdedahan sudah dimeterai antara Pusat Biodiversiti Sabah dan Yayasan Petronas untuk projek pemetaan rumpai laut dan inisiatif komuniti. Projek dan inisiatif komuniti tersebut akan dilaksana selama 5 tahun. Kerjasama itu dijangka menyediakan peta pengedaran rumpai laut yang lengkap sebagai rujukan bagi pemeliharaan, perlindungan dan pembangunan mampan ekosistem rumpai laut. Peningkatan kes penderaan kanak-kanak di negeri ini perlu dipandang serius. Berdasarkan laporan dan statistik keselamatan keluarga tahun 2023, Sabah mencatatkan 333 kes penderaan dan pengabaian kanak-kanak bagi tempoh Januari hingga Mei. Yang di-Pertua Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS, Datin Seri Panglima Datuk Juliah Salak berkata, masyarakat perlu bekerjasama dengan kerajaan untuk membendung perlakuan tersebut daripada terus berlarutan. Beliau berucap sempena program Jeraya Waras Santuni Komuniti Madani PK at LPPKN, Cakna Ibu Bapa Dun Lumadan di Dewan Perpaduan Datuk Haji Ruslan Muharam, Kampung Lagu, Beaufort. Teks ucapannya disampaikan Naib yang di-Pertua 1 Mutiara GRS, Datin Seri Panglima Cecilia Edwin Kitingan. Majlis menyaksikan penyampaian sumbangan daripada Mutiara GRS kepada Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK Kampung Sinar Lumadan, PPDK Beaufort, PPDK Kuala Penyu dan Taman Didikan Kanak-Kanak Kurang Upaya Daerah Beaufort. Mengenai program ini, Datuk Juliah berharap ia dapat menyuntik kesedaran masyarakat untuk membina keluarga harmoni demi pembentukan komuniti yang kukuh dan sejahtera. Dalam perkembangan lain, beliau juga mahu ibu bapa sentiasa mengawasi kegiatan anak-anak yang terdedah dengan kemajuan teknologi bagi mengelak mereka daripada menjadi ancaman cyber. Kinabalu Pink Ribbon Keningau, sebuah badan bukan kerajaan NGO, terus memperhebat usaha meningkatkan kesedaran terhadap kanser payudara. Ketuanya Yvonne Dumpangul berkata, pihaknya mendekati golongan pelajar agar mereka dapat mencegah penyakit berkenaan lebih awal. Kesedaran awal ini really boleh save nyawa. Statistik di Sabah di Malaysia, dia punya diagnosis adalah tahap 3 dan 4, di mana dia very difficult to, sometimes very difficult to find the cure. So objektif kita kalau seboleh-bolehnya kita mau dapat diagnosis ni dalam tahap 1, 2, macam di Singapore is tahap 0. They can detect. Program ini amat sesuai kepada anak-anak kita, khususnya di kalangan pelajar. Selain daripada kita memfokuskan kepada pendidikan, kita juga perlu memberi kesadaran kepada anak-anak supaya mereka tahu tentang cara-cara mencegah penyakit, khususnya lebih kepada kesihatan. Banyak ilmu yang saya dapat hari ini dan sama kawan-kawan saya yang lain, kami dapat belajar macam mana kami mau periksa kami punya payudara. Lagi-lagi kami ni perempuan yang mesti menjaga payudara kami supaya kami tidak dapat kanser payudara. Rupa-rupanya bukan perempuan saya boleh dapat ni kanser payudara lah, lelaki pun boleh dapat juga. Indonesia Ramah dia banyak beri manfaat pada kami, dia boleh kasih tahu tentang risiko apa yang kami boleh dapat, dia kasih tahu juga tentang pencegahan. Sementara itu, pegawai perubatan yang ditemui mengingatkan masyarakat agar membuat pemeriksaan payudara secara berkala.
Peringatan kepada anda semua daripada di luar sana, saya ingin memperingatkan untuk mendapatkan saringan kesihatan atau saringan pemeriksaan payudara di klinik kesihatan yang terdekat dan juga di program-program saringan yang terdapat di mungkin fasiliti atau komuniti anda, dan juga untuk membuat pemeriksaan saringan payudara sendiri secara berkala. Kalau dekat Sabah, hospital kerajaan yang ada fasiliti mamogram tu cuma ada dekat Hospital Wanita Kanak-Kanak Sabah di Likas, Hospital Queen Elizabeth II dan juga di Tawau Sandakan. So bayangkan 4 hospital tu perlu cover satu Sabah. Jadi pihak Magna buat program saringan kanser bergerak supaya dapat merapatkan jurang rawatan inilah. Yayasan Nur Jauhar YNJ menerima sumbangan sebanyak RM50,000 daripada Pertubuhan Ratu Cantik Dunia. Sumbangan sempena jelajah Ratu Cantik Dunia 2024 itu diserahkan di Istana Seri Kinabalu. Penyerahan sumbangan disaksikan penaung YNJ Toh Puan Norlidah Tan Sri RM Jasni yang juga isteri yang di-Pertuan Negeri Sabah. Turut hadir Ratu Cantik Dunia 2024, Kristina Piskova 23 tahun yang berasal dari Republik Czech. Kristina menewaskan 111 jelitawan lain dari seluruh dunia untuk merangkul gelaran berprestij itu dalam pertandingan yang berlangsung di Mumbai, India pada 9 Mac lalu. 6 finalis bakal berentap dalam pertandingan debaran Bintang Kecil Zon Sabah 2024 di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu petang ini. 2 pemenang terbaik akan mewakili Sabah dalam debaran separuh akhir Bintang Kecil 2024 di Kuching, Sarawak pada 14 September depan. Mereka masing-masing akan menerima wang tunai RM3,000, trofi dan sijil. Penerbit pertandingan Alvi Durin ketika ditemui berkata, 6 finalis berkenaan ialah Mason Abraham Kanavahon Miguel Majamin dari Labuan, Jackie Jeffrey dan Mia Chantal Giwot Kinswat Pinampang, Muhlis Husrif Ozkan Kota Kinabalu, Hana Jen Roni Kudat dan Revelyn Juardi dari Pitas. 6 finalis ni pun tiada yang ulangan, semua muka-muka baru dari pelbagai daerah di Sabah. Satu dari Labuan, dari Pitas seorang dan Kudat, itu luar KK lah. Area KK 3 orang, dari Penampang 2 orang, 1 area Kota Kinabalu lah. Dari 6 orang finalis ni, hanya 2 orang peserta terbaik saja yang akan terpilih lah. Dihantar ke debaran separuh akhir di Kuching, Sarawak. Bertemakan Kamilah Bintang, pertandingan ini menawarkan hadiah keseluruhan berjumlah RM9,200. Semua finalis akan mempersembahkan lagu solo dan medley. Pertandingan ini merupakan platform terbaik bagi mencungkil bakat kanak-kanak berumur 7 hingga 12 tahun selain memupuk keyakinan diri dan memartabat bahasa kebangsaan menerusi nyanyian dan pengacaraan dalam bahasa Melayu. Pasukan Bola Sepak Kudung Negeri Sabah bertekad untuk menjorai Kejohanan Bola Sepak Kudung Malaysia 2024 yang akan berlangsung di Johor Sabtu ini. Ketua Jurulatihnya Muhammad Ashraf Abdullah yakin sasaran itu mampu dicapai dengan persiapan mantap pasukan berkenaan. Beliau berharap pasukannya mampu menjuarai kejohanan tersebut yang merupakan antara kejohanan tertinggi dalam negara. Kami meletakkan sasaran yang sangat tinggi sebab kami bersedia sejak tahun lalu lagi. Kami mengadakan latihan berkala dan sebagainya dan melihat sendiri kejohanan pada tahun lalu sebagai satu pengalaman. Dan pengalaman itu kami bawa pada tahun ini dan kami bertekad untuk mencapai sasaran juara pada tahun ini di Johor Bahru. Muhammad Ashraf ditemui RTM selepas sesi latihan pasukan di Universiti Malaysia Sabah UMS. Tambahnya, golongan berkenaan yang berminat dalam sukan bola sepak boleh berhubung terus dengan Persatuan Bola Sepak Kudung Negeri Sabah untuk maklumat lanjut. Kejohanan Bola Sepak Kudung Malaysia 2024 akan berlangsung di Arena Mutiara Johor Land, Bandar Dato' On Johor Bahru. Baik, paparan itu mengakhiri perkembangan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini, Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.